الله وبركاته. إن الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ما ينفعنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ونعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإيمان المتقين يا أرحم الراحمين. اللهم نوّر قلوبنا بعلمك واستعمل أبداننا في طاعتك. اللهم نوّر قلوبنا بنور معرفتك وطهر قلوبنا عن غيرك. اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك. اللهم أخرج من قلوبنا كل قدر للدنيا وكل محل للخلق يميل بنا إلى معصيتك أو يشغلنا عن طاعتك أو يحول بيننا وبين التحقق بمعرفتك الخاصة ومحبتك الخالصة. اللهم افتح علينا فتحا قريبا في علوم الأقلية والنقلية بجاه سيدنا ومولانا محمد خير البرية صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, pencipta 7 petala langit dan 7 petala bumi dan segala pembendaharaan yang berada di antaranya. Selawat dan salam ke atas Nabi junjungan besar kita, kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke atas ahli keluarga baginda, dan ke atas para sahabatnya, dan ke atas mereka yang mengikuti jalan mereka yang terdahulu dengan cara yang terbaik sehingga hari kiamat. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, syukur kita pada malam yang berbahagia ini dihimpunkan lagi di dalam kuliah bulanan untuk kita bermuzakarah kitab Allah, Syariat dan Hakikat, yakni bagaimana kita dapat mengenal Allah secara syariat dan secara hakikat. Suatu penghuraian karangan Walid Ibrahim Al-Malik hafizahullah. Mari kita bacakan ummul kitab dan hadiahkan kepada beliau dengan niat mudah-mudahan Allah kurniakan kita keberkatan ilmu, dibukakan kefahaman zahir dan batin, dan dicurahkan ke dalam dada kita seperti mana yang telah dilimpahkan ke dalam dada beliau. Wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita masuk fasal yang pertama, iaitu iman, Islam dan ihsan. Itu tajuk utamanya. Dan iman, Islam dan ihsan adalah 3 rukun agama. Ya. Iman, Islam dan ihsan. Ini 3 rukun agama. Ada berapa rukun agama? Ada 3. Yang pertama iman, yang kedua Islam, yang ketiga ihsan. Jadi seluruh ajaran agama kita berada dalam 3 lingkungan utama ini. Lingkungan iman, lingkungan Islam dan lingkungan ihsan. Dan seluruh ilmu agama semuanya balik kepada ketiga-tiga ilmu ini. Iman adalah berkaitan dengan i'tiqad, akidah, kepercayaan kita. Hal-hal yang berkaitan dengan kepercayaan, iman, keimanan, keyakinan. Islam adalah berkaitan dengan
hukum hakam, melaksanakan hukum hakam Allah Subhanahu Wa Taala, perundangan Islam, melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dibincangkan dalam ilmu fiqh. Jadi Islam ini ilmu yang membincangkannya ilmu fiqh, sebab ilmu fiqh itu ilmu perundangan Islam, ilmu berkaitan hukum hakam Islam yang merangkumi segenap aspek kehidupan manusia, ya. Dan kemudian ihsan adalah aspek rohani, aspek batin. Maka setiap daripada perkara-perkara dalam iman dan Islam ada aspek batinnya, dan aspek batin itu dibincangkan di dalam ihsan, dan ilmu yang membincangkannya dinamakan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Kerana itu 3 ilmu yang wajib kita belajar secara fardu ain sebagai orang Muslim, semuanya sekitar pada 3 rukun agama tadi, yang mana iman diwakili dengan ilmu akidah, atau nama lainnya ilmu tauhid, atau nama lainnya ilmu i'tiqad. Manakala Islam diwakili oleh ilmu fiqh, atau dipanggil ilmu hukum hakam Islam, atau ilmu syariah Islam, ilmu syara'. Manakala ihsan diwakili dengan ilmu tasawuf. Jadi ketiga-tiga ilmu ini, ilmu akidah, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf, adalah ilmu yang wajib kita belajar. Setiap individu mukmin, sama ada yang kaya, yang miskin, raja atau rakyat jelata, bos ataupun anak kuli, orang bawahan, sama ada perempuan, lelaki, tua, muda, sihat, sakit, semua wajib belajar 3 ilmu tersebut. Tidak ada kompromi, ya. Dia adalah sesuatu yang indispensable, perkara yang tidak dapat tidak, ya. Kalau seseorang itu belajar banyak ilmu yang lain tapi dia tak belajar ilmu akidah, fiqh dan tasawuf, dia menzalimi diri dia sendiri, kerana dia tidak mengutamakan sesuatu yang patut dia kedepankan dalam kehidupan dia, untuk keselamatan dia di dunia dan akhirat, untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Kerana segala yang berada di alam barzakh, di mahsyar, semua pertanyaan dan persoalan semuanya adalah seputar bagaimana kita mempraktikkan 3 perkara tadi, ya. Dan 3 perkara tadi dia dah merangkumi aspek zahir dan batin yang ada dalam Islam, yang ada dalam agama kita. Zahir, dia dah merangkumi segala yang sisi zahir dan sisi batin. Jadi itu apabila kita ikut Rasulullah, kita bukan sahaja ikut daripada segi zahir sahaja, tapi apa yang berada dalam batin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan apa yang berada dalam batin Rasulullah itu dibincangkan dalam ilmu tasawuf. Sifat seperti syukur, sabar, reda dengan ketetapan Allah, reda dengan takdir Allah, sifat sangka baik pada Allah, sangka baik pada makhluk Allah, sentiasa bersifat kasih sayang terhadap makhluk Allah. Kita sentiasa melihat makhluk dengan pandangan kasih sayang, seperti mana kita lihat ibu bapa kita dengan pandangan kasih sayang, kita lihat anak-anak kita dengan pandangan kasih sayang. Demikian seluruh makhluk ini, segalanya adalah kesan perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita lihat makhluk Allah dengan pandangan kasih sayang, hati yang penuh dengan prihatin, simpati, penuh dengan rahmah, hati yang ada sifat tawakal, sifat yakin, sifat pasrah dan berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, taslim, hati yang sentiasa terpaut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua adalah suasana hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan perbincangannya di dalam ilmu apa? Ilmu tasawuf, ya. Baik. Kunci rukun iman. Bermula agama dengan wajib beriman dengan rukun iman yang 6, iaitu yang pertama beriman kepada Allah, kedua beriman kepada Rasul,
ketiga beriman kepada malaikat, keempat beriman kepada kitab, kelima beriman kepada hari akhirat, yang keenam beriman kepada qada dan qadar. 6 rukun iman. Tadi kita kata agama ada 3 rukun, kan? Agama ada 3 rukun, iman, Islam dan ihsan. Kemudian setiap daripada persatu itu ada rukunnya yang lain. Iman ada 6 rukun, Islam ada 5 rukun, dipanggil 5 rukun Islam, dan ihsan ada 3 rukun ihsan. Tetapi rukun ihsan ni kita tak biasa dengar, sebab pengajian ilmu tasawuf jarang dibincangkan dengan mendalam, ya. Ada satu negeri tu dia kata ilmu tasawuf macam ayam acak. Negeri mana tak tahu. Jadi daripada awal lagi dah sangka buruk kepada ilmu tasawuf. Dia menganggap ilmu tasawuf ni macam ayam longkang ni. Macam mana dia nak menghayati ilmu tasawuf, macam mana dia nak fahami ilmu tasawuf kalau awal-awal lagi sudah memandang remeh kepada ilmu tasawuf. Jadi ilmu tasawuf yang disebut 3 rukun dalam ihsan. Rukun yang pertama dipanggil sebagai musyahadah, iaitu an ta'budallah ka'annaka tarah. Itu kita menjadi hamba Allah yang seolah-olah melihat Allah. Itu dipanggil musyahadah. Dan fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak sampai kepada seolah-olah melihat Allah, hendaklah kamu yakin bahawa diri kamu dilihat Allah. Jadi memiliki perasaan bahawa Allah melihat kita, itu dipanggil muraqabah. Itu rukun iman rukun ihsan yang kedua. Rukun ihsan yang ketiga adalah an ta'budallah. Sebenarnya kemuncak kepada ihsan ini adalah pada an ta'budallah, iaitu benar-benar mencapai hakikat kehambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. An ta'budallah ini lebih tinggi daripada ka'annaka tarah, dan lebih tinggi daripada fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Baik. Tadi 6 rukun iman, iaitu kita semua kena belajar tentang huraian apa yang dimaksudkan beriman kepada Allah, daripada sudut apa kita nak kena faham di sebalik beriman pada Allah, percaya kepada Allah. Di situ kita akan belajar sifat-sifat Allah. Kita akan belajar tentang perbuatan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan nama-nama Allah. Itu huraian yang berada di sebalik beriman kepada Allah. Kita belajar mengenai sifat-sifatnya, zatnya, nama-namanya, perbuatannya. Dan beriman kepada Rasul pun begitu. Belajar sifat-sifat, apa yang sifat ada pada Rasul, sifat yang wajib pada Rasul, sifat yang mustahil pada Rasul. Jadi setiap keimanan itu ada berapa Rasul yang wajib kita imani. Nanti beriman kepada malaikat, ada berapa malaikat yang wajib kita beriman dengannya. Maksudnya ada berapa malaikat yang wajib kita hafal, yang wajib kita tahu. Macam Rasul tadi 25 Rasul, itu jumlah yang wajib kita ketahui. Malaikat, ada 10 malaikat yang wajib kita ketahui. Cuma beriman kepada kitab, apa penghuraiannya, ini semua dibincangkan dalam akidah. Ada 4 kitab yang wajib kita imani: Zabur, Taurat, Injil, Quran. Dan beriman pada hari akhirat, apa yang wajib kita tahu tentang hari akhirat, bila bermulanya hari akhirat, apa yang berlaku di hari akhirat. Huraiannya ada detail.
Siapa yang mula-mula bangkit daripada kuburnya? Siapa yang akan memegang syafaat yang besar di akhirat? Apa yang dinamakan sebagai titian sirat? Apa itu mizan? Apa itu mahsyar? Apa itu barzakh? Apa itu buku catatan amalan? Itu semua dibincangkan di bawah beriman kepada hari akhirat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Apa yang dimaksudkan dengan qada? Apa yang dimaksudkan dengan qadar? Jadi itu kita bincangkan dalam ilmu akidah, dan kita faham ini adalah asas dalam agama kita. Asas agama kita dibina di atas asas yang kuat. Baik, Syekh Ahmad Al-Fatani menyatakan bahawa kunci utama keimanan pada rukun iman adalah keimanan kepada Rasul. Ini kerana Rasul adalah penghubung antara kita dengan Allah dan segala alam ghaib. Kalau tanpa Rasul, kita tak tahu kita sekarang berada dalam agama apa. Kita tak tahu kita berada dalam zulumat kegelapan yang bagaimana sekarang ini kalau tidak ada Rasul yang membimbing kita dengan pedoman yang diberikan kepada kita dengan wahyu daripada Allah yang disampaikan kepada kita. Jadi para Rasul, mereka yang menyebabkan kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala, kita kenal akhirat, kita kenal malaikat, kita kenal Al-Quran, kita kenal qada dan qadar. Sebab itu Syekh Ahmad Al-Fatani yang merupakan ulama besar, ulama besar, walaupun beliau berasal daripada alam Melayu, tetapi nama beliau besar dalam kerajaan Turki Uthmaniyah pada zamannya. Jadi beliau banyak dapat projek untuk kumpulkan kitab, buat kajian ilmu, dapat geran daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Kerana nama Syekh Ahmad Fatani ini bukan nama besar di alam Melayu sahaja. Di dunia Mekah, Madinah, Haramain, Mesir, nama Syekh Ahmad Fatani besar. Beliau menguasai lebih kurang 47 bidang ilmu. Satu individu kuasai 47 bidang ilmu. Antaranya ilmu agama dengan segala subjek-subjek ilmu agama. Kemudian beliau menguasai ilmu fizik, ilmu sains, ilmu politik, ilmu ekonomi, ilmu kesenian, ilmu budaya, ilmu kejahteraan, ilmu pentadbiran, ilmu perubatan, ilmu bedah, ilmu fizik. Dan beliau ada ilmu untuk hasilkan emas 24 karat dengan menggunakan bahan campuran yang bukan daripada emas, tapi dengan kimia. Beliau ada ilmu macam mana nak tukarkan suatu sebatian dan campuran menjadi emas. 47 bidang ilmu beliau ada. Meninggalnya beliau daripada dunia ni bawa 47 bidang ilmu bersama dengannya. Jadi kefahaman beliau ni dahsyat. Pengarang Faridatul Faraid, kitab akidah yang sangat ternama di alam Melayu kita, dipanggil Pati Faridah. Kitab Pati Faridah ni orang-orang pondok sangat terkenal dengan kitab ini. Kitab Pati Faridah. Nama asalnya Faridatul Faraid. Siapa pengarangnya? Syekh Ahmad Fatani. Beliau mengarang lebih kurang 160 kitab. Alim besar. Jadi beliau berkata, kunci utama keimanan adalah beriman kepada Rasul. Daripada segi kepentingan, yang paling penting iman kepada Rasul. Kerana apa? Kalau seseorang itu goyang keimanannya kepada Rasul, dia akan goyang keimanannya pada Allah, pada malaikat, pada kitab, pada hari akhirat, pada qada dan qadar, dan kepada Rasul-Rasul yang lain. Kerana yang bawa semua berita tu sampai pada kita melalui Rasulullah SAW. Goyang hubungan kita dengan Rasulullah, goyang kepercayaan kita pada Rasulullah, dia goyang habis segala yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini ulama bagaimana mereka memahami sesuatu ilmu itu, di mana kuncinya.
Akal manusia amat terbatas untuk mencari jawapan kepada semua persoalan dan misteri kehidupan. Akal hanya boleh mengetahui pada hukum zahir sahaja. Malah sehingga kini pun banyak rahsia alam yang zahir ini masih lagi tidak dapat ditemui jawapan oleh para pemikir. Ya, akal kita ni amat terbatas. Kita perlukan panduan wahyu untuk menerobos kepada alam yang lebih tinggi, alam yang tak dapat dilihat dengan mata kasar kita, alam yang luar jangkauan pemikiran akal manusia, yang amat terbatas. Banyak benda kita tak dapat faham, ya, banyak benda kita tak dapat faham dalam kehidupan ini, kan lagi benda-benda yang gaib, benda-benda yang berada di misteri di sebalik sana. Jadi kita perlukan ilmu-ilmu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Kerana ilmu yang dibawa oleh Rasulullah adalah berpandukan wahyu. Wahyu ini yang menyebabkan kita dapat menembus ke alam gaib untuk mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengannya. Ilmu tentang padang mahsyar. Akal kita tak mampu nak fikir tentang hari kebangkitan, hari mahsyar, hari perhisaban, hari perhitungan, hari berhadapan dengan pencipta. Akal kita lemah untuk nak sampai kepada situ. Tapi dengan pandangan, dengan panduan wahyu, dia bawa kita kepada mahsyar. Dia bawa pemahaman kita kepada mizan. Bawa kepada kita siapa nanti yang akan paling utama sekali di sisi Allah ketika di hari akhirat. Siapa yang akan berada di atas maqam yang terpuji, maqam yang tertinggi di sisi Allah di hari akhirat. Pemegang syafaat uzma, syafaat yang teragung. Jadi dengan bimbingan wahyu dan sabdaan Rasul, kita dapat sampai ke situ pemahaman kita. Akal kita terbatas untuk nak tahu ada di sebelah kiri dan kanan kita malaikat yang mencatat amalan kita. Akal kita terbatas untuk nak tahu yang kita ni Allah Ta'ala tugaskan sekretari yang tidak berpisah dengan kita, menulis apa sahaja yang kita lakukan, yang kita tuturkan, tidak tanduk kita, gerak geri kita, semua ditulis. Akal kita tak mampu nak fikir. Tapi dengan panduan wahyu, kita dapat mengetahui bahawa sebelah kanan kita ada malaikat, sebelah kiri kita ada malaikat. Mata melihat mayat di hadapan dan akal tiada dapat memberi jawapan apa misteri di sebalik mayat tersebut. Bagaimana keadaannya selepas mati dan seterusnya ke mana ia akan pergi. Kita sentiasa hadir jenazah. Kadang-kadang jenazah itu kawan baik kita, ahli keluarga kita, orang yang rapat dengan kita. Dahulu sentiasa bersenda gurau dengan kita, berseloka dengan kita, berjenaka dengan kita. Banyak sembangnya, banyak boraknya. Tiba-tiba kita lihat dia sudah menjadi sekujur tubuh yang kaku, tidak bergerak, nadinya tidak berdenyut, jantungnya tidak berdegup, mulutnya tidak bergerak. Kalau ada lalat yang hinggap, dia tidak tepis lagi. Dan kita tak tahu apa yang dia sedang alami sekarang ni. Dahulu kita bertempur tampar dengan dia, kita berborak sambil bergelak. Tapi hari ini kita dah tengok dia dalam keadaan yang pucat, segalanya kaku dan menjadi keras. Kita boleh lihat mayat, tapi kita tak tahu apa yang dia sedang alami di alam sana, apa yang dia sedang nampak, apa yang sedang disaksikan, apa yang dia sedang rasakan. Jadi kita terbatas, akal terbatas. Dengan panduan wahyu, kita dapat tahu apa yang berlaku kepada roh si mayat tadi ketika dia di pembaringan, ketika orang datang menziarahi jenazahnya, apa yang berlaku pada rohnya ketika dia dimandikan oleh tukang mandi jenazah, apa yang diucapkan olehnya ketika dia diiring untuk menuju ke perkuburan. Bila masuk dalam tempat untuk nak kenderaan untuk nak ke perkuburan, apa yang dijeritkannya, apa yang dilaungkannya. Ketika manusia berkumpul di perkuburannya, ketika badannya hendak dilabuhkan, diturunkan ke liang lahat, apa perkataannya? Akal terbatas untuk nak mengetahui perkara tersebut, tetapi dengan panduan wahyu kita dapat tahu apa yang berlaku pada roh tersebut.
Dan apabila sudah dikebumikan, tanah demi tanah dicampak ke dalamnya, dikambus, kemudian manusia demi manusia meninggalkan kubur tersebut sehingga orang yang terakhir. Dan apabila orang yang terakhir meninggalkan kubur tersebut selepas 7 langkah daripada kubur tersebut, apa yang berlaku kepada dia di alam barzakh? Akal kita tidak dapat, terbatas untuk nak memahami alam barzakh. Tapi dengan panduan wahyu kita mengetahui ada alam yang kita hidup di balik sana. Selepas kita tinggalkan dunia ini, maut hanyalah jambatan perantaraan untuk kita hidup pula di alam sana, alam barzakh. Dengan panduan wahyu kita dapat tahu apabila 7 langkah yang terakhir orang meninggalkan kita, datang 2 malaikat bernama Munkar dan Nakir untuk menyoal kita. Ada interrogation antara kita dengan malaikat Munkar Nakir. Tanpa Rasul, manusia akan bertuhan dengan khayalan akal sehingga timbul pelbagai ajaran yang disandar pada agama, seperti adanya dewa-dewa di langit, inkarnasi yakni kelahiran semula dan lainnya, sedangkan ia sama sekali jauh dengan hakikat agama. Jadi bila manusia cuba hanya bersandar kepada akal untuk memahami apa yang berlaku di balik alam sana, maka dia akan memikirkan sesuatu yang hanya ikut keterbatasan akal dia, dan dia hanya berkhayal tanpa panduan wahyu. Dia hanya berkhayal. Dia tengok kucing ni macam perangai arwah suami dia, tata suami aku kot. Ni khayal ya. Sebab dia cuba gunakan akal yang terbatas. Tengok kucing ni, rupa dia macam rupa arwah kawan dia. Entah ni arwah kawan dia jadi kucing, hidup balik dalam bentuk kucing. Perangai pun sama. Cara makan pun sama. Macam mana tu? Itu khayalan. Manusia berkhayal. Sebelum Rasulullah lahir di Mekah, orang-orang Arab jahiliah mereka tawaf Kaabah sebab Kaabah ni dibina oleh moyang mereka, Nabi Ibrahim. Jadi mereka tawaf. Tapi sebab tidak ada Rasul yang membimbing mereka, jadi mereka fikir dengan akal mereka. Mereka kalau kita tawaf dalam keadaan pakai pakaian, kita tak tahu pakaian kita ni sumber daripada apa. Sebab Kaabah ni rumah suci Tuhan. Kita jangan buat main-main. Jadi inilah, sebab kita tak tahu sumber rezeki, jadi kita tak nak tawaf rumah Tuhan kita ni dalam keadaan kita bawa benda yang haram, benda yang syubhat. Jadi dia orang fikir apa? Kita tawaf telanjang tanpa seurat benang. Jadi kalau Rasulullah tak lahir, sampai sekarang kita akan lihat orang tawaf Kaabah dalam keadaan telanjang. Sebab manusia fikir dengan akal dia macam tu. Sampai sekarang akan ada tradisi daripada Arab Jahiliyah bahawa kalau kita pakai pakaian kita tak tahu, walaupun bentuk ihram sekalipun, kita tak tahu pakai ihram tu datang daripada sumber rezeki yang dah bercampur riba, dah bercampur benda-benda yang syubhat. Tapi Rasulullah lahir, Rasulullah betulkan balik, luruskan balik agama Hanif. Agama Hanif yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, Rasulullah luruskan balik dan Rasulullah lengkapkan, sempurnakan agama tanzil, agama yang diturunkan oleh Allah kepada manusia. Baik, agama ialah pengetahuan yang disandarkan kepada Rasul dan kitab Allah yang diturunkan kepada mereka. Justru itu manusia amat berhajat pada Rasul untuk memberi jawapan bagi segala persoalan akal. Maka jawapan kehidupan ini hanya dapat dihuraikan apabila adanya keimanan seorang itu kepada Rasul. Hal ini kerana pada Rasul Allah memberi penglihatan dan pengetahuan tentang hakikat diri manusia, rahsia alam zahir dan alam gaib.
Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang baginda ajarkan kepada kita, segalanya itu telah dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ianya merupakan pengalaman pribadi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hakikat yang dicapai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak sampaikan apa-apa kepada kita, melainkan Rasulullah sudah pun melihatnya, menyaksikannya, merasainya, mencapainya, memperolehinya. Dia menjadi hakikat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia menjadi identiti diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa saja doa yang Nabi ajar pada kita, semua kandungan doa tu dah ada pada diri Nabi. Tidak ada yang Nabi ajar dulu tapi Nabi tak ada lagi benda tu. Tak ada. Ya. Nabi adalah Nabi apabila apa yang diajarkan tu semua ada pada diri dia. Hatta doa yang Rasulullah ajar semua dah ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah ajar kita doa kita minta redha Allah dan syurga Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami meminta kamu redamu dan syurgamu, dan aku memohon perlindungan daripada kemurkaanmu dan nerakamu. Apa yang Rasulullah minta tu sebenarnya sudah pun terjadi pada diri Rasulullah. Rasulullah adalah orang yang mendapat redha Allah, orang yang paling diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada siapa yang lebih diredai oleh Allah di alam ini melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dalam Quran kata, wahai Muhammad, palingkanlah daripada Masjid Aqsa ke Masjidil Haram sebagai kiblat dalam solat, kerana itu adalah kiblat yang kamu suka, yang kamu redha. Sampai kiblat pun Allah tukarkan mengikut apa yang diredai oleh nabinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Allah ni sangat redha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa sahaja yang Rasulullah redha, itulah keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang disukai Nabi, itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan syurga, Rasulullah adalah penghulu syurga, bukan sahaja penghulu syurga, baginda adalah kunci syurga. Rasulullah ajar kita untuk minta syurga. Rasulullah pun minta syurga. Tapi Rasulullah minta syurga ni sebenarnya dalam keadaan baginda dah sebenarnya kunci syurga, bukan pemegang kunci syurga, ya. Rasulullah bukan pemegang kunci syurga. Rasulullah, he himself is the key of Jannah. He is not the holder of the key. He himself is the key of Jannah. He himself. Without him, the door of Jannah will not be open to anyone else. To that Nabi and to those Nabi, no. Rasulullah is the key. Orang yang ada ilmu makrifat faham Rasul sebagai pintu syurga, ianya menjadi pintu kepada suatu kefahaman yang lebih mendalam dan halus. Ya, sebab setiap perkara yang menjadi hakikat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang ada kehalusan dalam makrifat, dia akan tenggelam dalam kesan perbuatan Allah itu dengan lebih mendalam dalam lautannya. Orang yang ada ilmu makrifat, bila dengar sebenarnya orang yang memiliki maqam mahmud, maqam yang terpuji itu Rasulullah, dia akan tenggelam dalam lautan maqam mahmud. Bukan sekadar tahu, oh maqam mahmud, oh itu doa lepas azan. Dia bukan sekadar itu. Dia tenggelam dalam mahmud, maqam mahmud, pemegang panji kepujian, apa yang berada di sebaliknya, apa yang dimasukkan naungan di bawah panji kepujian yang dipegang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan perjalanan rohani, dengan penyucian hati, dia menyingkapkan kepada kita hakikat demi hakikat. Dan sesuatu yang paling agung untuk terbuka adalah hakikat diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana hakikat Allah kita dah tak boleh kenal. Kita tak dapat kenal hakikat Allah. Apa yang Allah izinkan untuk kita kenal
hakikat di sebalik kesan perbuatan Allah Subhanahu taala. Dan daripada segala kesan perbuatan Allah, yakni segala makhluk ini, yang tertinggi, yang tersempurna, yang teragung, yang terindah, yang terlengkap adalah diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta doa lepas azan yang Rasulullah ajarkan kepada kita untuk minta doa. Kita doa, ya Allah, kurniakanlah maqam mahmud pada Rasulullah. Ya Allah, kau kurniakanlah wasilah kepada Rasulullah. Ya Allah, kau kurniakanlah kelebihan dan ketinggian darjat kepada Rasulullah. Wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'ata. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilah wal fadilah wasyaraf wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud. Semua yang kita minta ni, yang ajarkan doa tu Rasulullah SAW. Rasulullah suruh kita minta pada Allah, ya Allah, ke akhirat nanti satu orang makhluk yang kau janjikan untuk dijadikan wasilah, untuk jadi perantara antara Allah dan sekian makhluk, ya Allah, kau kurniakanlah itu pada Nabi SAW. Dalam keadaan Rasulullah dah tahu pemilik wasilah adalah Nabi SAW. Pemilik fadilah, syaraf, kemuliaan yang tertinggi, semua milik Rasulullah. Rasulullah dah tahu baginda berada di atas maqam mahmud. Ulama tafsir mengatakan maqam mahmud ni adalah maqam yang mana di hari akhirat seorang yang diberi maqam mahmud akan duduk di atas arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Akan duduk di atas arasy. Dan ulama telah sepakat untuk mengatakan yang duduk di atas arasy Allah di hari akhirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makam terpuji, pemegang syafaat yang paling terbesar. Tapi kenapa Rasulullah ajarkan kita? Kerana Rasulullah nak kita ambil bahagian di dalam keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberkatan baginda adalah pilihan Allah yang teragung. Nak manusia ada saham sekali. Saham. Contohnya ya, konsep selawat. Konsep selawat ni adalah doa kita kepada Allah agar Allah merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. That is the concept of selawat, concept of durud. Reciting durud is asking Allah Subhanahu wa taala that he shower his mercy upon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Whereas Nabi sallallahu alaihi wasallam is the mercy of the alamin, the mercy of the whole universe, rahmatan lil alamin. He doesn't need more rahmat from makhluk. Ya. Kerana baginda adalah rahmatan lil alamin. Apa baginda rasa lacking rahmat lagi, nak minta umat semua banyak-banyak selawat ke atas aku, ya Allah rahmati aku. Ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi SAW. Itu maksud selawat. Selawat maksudnya doa rahmat. Allahumma salli ala. Rasulullah ajar kita untuk berselawat kepada Nabi. Bukan bermakna Rasulullah ini tak cukup rahmat, lacking, shortage of rahmat. Tak. Baginda rahmatan lil alamin. Seluruh alam ni dilingkungi dan diliputi oleh rahmat Nabi SAW. Segalanya diselubungi dengan kerahmatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ajar kita untuk berselawat untuk kita partake untuk dapat tempias daripada rahmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Caranya dengan kita berdoa kepada Allah agar Allah merahmati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hanya sebagai mekanisme saja untuk kita dapat tempias rahmat. Whereas Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah jadikan orang-orang yang berselawat ke atas rahmatan lil alamin, kebaikan itu kembali balik kepada orang yang berselawat dalam bentuk syafaat. Dalam bentuk syafaat. Sebab syafaat ni pun adalah it is kind or is a form of the rahmat of Allah Subhanahu wa taala. It is a branch of the mercy of Allah Subhanahu wa taala. Syafaat just another form. It is a manifestation of the mercy of Allah Subhanahu wa taala. Jadi
rahmat Allah tu sifat dia luas, tapi dia punya penjelmaan dia tu, penzahiran dia tu, syafaat Nabi SAW. Dan siapa yang berselawat ke atas Nabi, Allah berselawat ke atas orang tersebut 10 kali. Jadi Rasulullah itu bukan ada shortage dalam rahmat. Baginda paksi rahmat, paksi pusat kepada segala rahmat Allah. Tapi Rasulullah nak panggil siapa yang nak partake dalam mesti yang Allah Ta'ala anugerahkan pada aku ni, siapa yang nak ambil saham sekali, siapa nak share sekali. Rasulullah kata banyakkan selawat. Siapa banyak selawat, dia paling dekat dengan aku. Bila paling dekat dengan aku mudah bagi syafaat pada dia. Dan berkenaan dengan doa lepas azan, siapa yang doa lepas azan, aku menjanjikan syafaatku padanya di hari akhirat kelak. Aku jamin. Tuntut daripada aku, jumpa aku ke akhirat, bawa amalan doa lepas azan kamu. Allahumma rabbah hadhihi da'wati tamma salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan wasilatul fadilah. Yang ni doa lepas azan kita jangan tinggalkan. Ya. Jadi apa saja yang Rasulullah ajar pada kita, semua Rasulullah pernah lihat, pernah nampak. Rasulullah cerita pada kita pasal syurga. Nabi SAW pernah nampak syurga, pernah masuk dalam syurga. Baginda mengingatkan kita tentang bahaya neraka. Baginda pernah dibawa masuk dalam neraka dalam keadaan baginda masih hidup lagi. Baginda tak meninggal lagi, baginda masih hidup lagi. Ketika baginda di Mekah, malaikat Jibril bawa, ada trip, ada tour, bawa masuk syurga, bawa masuk neraka. Baginda bagi tahu kita ada 7 petala langit, ada 7 petala bumi, ada malaikat-malaikat yang rukuk, yang sujud. Baginda lihat dengan pandangan mata baginda setiap lapisan dan petala langit dan bumi. Baginda nampak. Ya. Baginda kenalkan kita tentang Tuhan kita, Allah. Dan baginda pernah melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah kenalkan kepada kita Allah, dan cukup kita percaya kepada Nabi SAW. Dia pernah jumpa Allah, dia pernah melihat Allah, dan dia adalah seorang yang amanah. Kita trust on Nabi SAW, cukup. Walaupun sepanjang hidup kita daripada kecil, mak bapak kita cakap Tuhan kita Allah, kita tak pernah nampak Allah, mak bapak kita pun tak pernah nampak Allah. Tak apa, kita terus menyembah Allah tanpa mata kasar kita tak pernah melihat Allah. Kenapa? Sudah cukup Nabi kita pernah lihat Allah, dan dia balik ke bumi ini bagi tahu kepada kita Allah itu wujud. Aku dah nampak Allah, aku dah lihat Allah. Itulah ketika Isra' dan Mi'raj, baginda melepasi Sidratul Muntaha, suatu tempat yang malaikat Jibril pun tidak dapat melepasinya. Dan Nabi SAW diizinkan untuk melihat Allah Subhanahu Wa Taala, berdialog dengan Allah, bercakap dengan Allah, menerima perintah solat secara langsung daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita berhenti sebentar untuk membilaluan azan Isya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول
أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام محمود الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Kita sambung sikit lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita wujudnya Lauh Mahfuz. Rasulullah pernah nampak Lauh Mahfuz dan Rasulullah mendengar tulisan takdir di dalamnya. Tulisan kalam yang menulis takdir. Rasulullah bagi tahu kita tentang jin di alam gaib. Dan Quran menceritakan Rasulullah jumpa kelompok jin dan dakwah pada mereka. Dan hadis bagi itu Rasulullah dapat mengislamkan jin qarin, jin yang mendampingi Rasulullah SAW. Rasulullah berjaya dakwahkan dia dan Islamkan dia. Ya, apa saja yang Rasulullah ajar pada kita, benda itu dah memang ada pada diri Nabi SAW. Ya. Baginda mengajarkan kita doa untuk minta nur. Dipanggil doa nur. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi basari nura. Ya Allah, jadikan pelihatanku cahaya, mata pendengaranku cahaya, diriku cahaya, jadikan keseluruhanku cahaya. Nah, Rasulullah itu sendiri adalah cahaya. Dalam Quran menerangkan Rasulullah sirajam munira, lampu yang terang, cahaya yang benderang. Quran mengatakan qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah memanggil Rasulullah sebagai perkataan nur. Rasul itu keseluruhan nur. Ya, manusia, bagi dia manusia yang bercahaya. Ya, manusia tetap manusia, tak jadi malaikat. Sesuatu itu apabila dia adalah nur, tak semestinya dia serta-merta menjadi malaikat. Ya. Bila kita kata Rasulullah nur, tak menafikan yang pada diri Rasulullah juga ada unsur tanah. Seperti kita kata bulan itu cahaya. Kita tak menafikan yang bulan itu pun ada struktur-strukturnya yang tersendiri. Ya. Maka kita mensabitkan apa yang Allah Ta'ala sebutkan tentang Rasulullah. Allah sebutkan bagi dia adalah nur, maka bagi dia adalah nur. Tanpa kita menafikan sisi kemanusiaan yang ada pada diri Rasulullah. Tanpa menafikan ada unsur tanah pada diri Rasulullah, ada unsur air pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi ulama menyatakan unsur yang paling dominan yang ada pada diri Rasulullah adalah cahaya. Kalau Rasulullah keseluruhan diri beliau bukan cahaya, bagi dia tak mengajarkan kepada manusia untuk berdoa minta cahaya. Tidak mungkin Rasulullah mengajarkan kepada sesuatu yang Rasulullah masih belum mendapat hakikatnya.
ataupun itu bukan hakikat diri Nabi SAW. Tidak ada. Keimanan adalah kepercayaan yang ditasdik, iaitu yang diiyakan, yang diyakini benar pada hati tanpa ragu. Para sahabat memulakan keimanan mereka dengan beriman kepada Rasulullah SAW. Melalui proses kajian dan penelitian siapa Nabi Muhammad SAW dari sudut akhlak, kehidupan, keluarga, tanda-tanda kenabian dan sebagainya, sebelum para sahabat Nabi berbaiat dengan 2 kalimah syahadah. Para sahabat, Sayyidina Abu Bakar katakan, sahabat yang pertama sekali beriman kepada Nabi SAW. Dalam keadaan Sayyidina Abu Bakar ni sudah kenal Rasulullah sejak kecil lagi. Sayyidina Abu Bakar beza umur 2 tahun dengan Nabi. Beliau adalah rakan sepermainan Nabi, membesar bersama, orang kampung sama. Bila meniaga, sama-sama berniaga, sama-sama jadi businessman. Jadi memang tahu hati budi Nabi SAW. Ya. Dengan keimanan pada Rasul tanpa ragu membawa mereka mengimani segala rukun iman yang lain dengan yakin. Seperti mana para sahabat telah meyakini Nabi SAW, dan berita tentang Rasulullah itu telah disampaikan oleh sahabat pada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, kemudian kepada generasi setelahnya, sampailah pada kita. Kita dapat kenal ada figure yang hebat nama Nabi SAW, dan kita dapat kenal ciri-cirinya, sifat-sifatnya, peribadinya, wataknya, bentuk rupa parasnya, syama'il yang kita belajar dalam ilmu syama'il. Semua itu hadis yang diriwayatkan secara perekodan yang teliti dan cermat oleh para muhaddisin sejak zaman sahabat. Sahabatlah yang bagi tahu tentang bagaimana Nabi SAW, bagaimana akhlak Nabi SAW. Sampai sekarang saat ini kita berterima kasih dan tuhutang budi pada para sahabat yang bagi tahu pada kita yang Rasulullah ini orangnya sangat tampan, sangat bercahaya, sangat berseri, suka senyum. Rambut beliau ikal mayang, tidak terlalu keriting, tidak terlalu kaku. Wajahnya tidak terlalu gelap dan tidak terlalu putih kapur albino, tetapi berseri cerah bercampur dengan kemerahan. Hidung mancung, bidang bahu Rasulullah, dadanya lebar. Ketinggiannya sederhana daripada kalangan kaumnya, tidak terlalu tinggi lampai dan tidak terlalu rendah. Baginda tidak terlalu gemuk kedempul dan tidak terlalu kurus kedengking, tapi badannya sederhana, sasa dan tidak buncit, kerana dada dan perut Rasulullah SAW adalah sekata. Bila Rasulullah berjalan, badan baginda akan bungkuk sedikit. Apabila baginda bercakap dengan orang, kalau orang itu daripada kanan, baginda akan alihkan semua badannya ke arah orang tersebut. Kalau orang daripada arah kiri ingin berbicara dengan Rasulullah, Rasulullah akan alihkan semua badan Rasulullah dan menghadap kepada orang tersebut. Kita dapat tahu tentang berapa banyak uban yang ada kepada Rasulullah SAW. Siapa tokoh yang direkodkan secara tepi inci seperti ini? Mak bapak kita ada berapa uban? Tak payah mak bapak kita. Akhir Makno ada berapa uban di janggut? Finish. Tak tahu. Tapi para sahabat sampai berapa uban pun mereka ambil prihatin supaya ilmu tu sampai pada kita. Ini orang ni ada. Kami nampak, kami lihat, kami kenal wataknya. Untuk kita percaya walaupun kita tak jumpa Rasulullah, ini keimanan. Akal mereka, yakni akal para sahabat, menolak seorang Rasul itu berdusta, tiada amanah, tiada bijaksana dan menyembunyikan ilmu. Tidak mungkin Rasul seperti itu. Beriman kepada sifat wajib bagi Rasul disimpulkan kepada 4, iaitu siddiq. Rasul itu pasti orang yang bercakap benar, tidak pernah berdosa. Sebelum Rasul jadi Nabi pun, orang Mekah tak pernah berpengalaman melihat Rasul ini khianat, membelut, berdusta, berbohong. Mereka tak pernah lihat Rasulullah begitu. Yang kedua, baginda adalah amanah, dipercayai. Orang-orang Mekah, kalau mereka nak bersafar, mereka akan tinggalkan barang pada Rasulullah SAW. Sebab baginda digelar Al-Amin, orang yang terpercaya.
Sebab tu ketika para sahabat semua sudah berhijrah, Nabi tinggal dengan Sayyidina Abu Bakar saja, sebab Rasulullah perlu menguruskan barang-barang yang orang kafir tak beriman pada Nabi, tapi tak ada siapa yang lebih percaya untuk mereka nak jadikan bank untuk nak letak barang mereka, barang berharga. Jadi mereka letak pada Nabi Muhammad SAW. Tak malu kan? Tak percaya, tak beriman pada Nabi, kutuk Nabi, tapi bab harta yang berharga letak pada Nabi SAW nak simpan. Sampai Rasulullah terpaksa, sebab baginda adalah orang yang amanah, baginda tak kaut semua tu, kamu semua telah mengusir aku, baik aku bawa ni ke Madinah. Tak. Baginda kasih lepas batch sahabat ke Madinah, baginda tunggu dengan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali. Dan baginda mengatakan kepada Sayyidina Ali, Ali, kamu duduk di Mekah dulu, aku akan bergerak pada waktu malam dengan Abu Bakar, tapi ini karung untuk si fulan, karung ni untuk si fulan, karung ni untuk si fulan, dan aku akan jumpa kamu di Madinah. Sayyidina Ali kata, bila Rasul kata jumpa di Madinah, malam ni aku dapat tidur nyenyak. Sayyidina Ali tahu malam tersebut orang tengah cari Rasulullah nak bunuh. Tapi bila Nabi SAW kata kita jumpa di Madinah, Sayyidina Ali dah yakin yang pasti dia akan selamat, akan jumpa di Madinah. Jadi bila Rasulullah dah bergerak, Sayyidina Ali tengok tak ada orang, selimut terus. Selimut. Dia tahu itu yang berbahaya, sebab lagi kalau musuh masuk boleh terus tikam dia. Sebenarnya memang hampir ditikam pun. Ketika musuh masuk ingin ditikam, tiba-tiba ada orang jerit, nanti dulu, tarik dulu selimut, tengok siapa. Tengok Sayyidina Ali tengah tidur lena. Wujud, Ali, mana Muhammad? Tak, aku tak tahu. Dah pergi dah. Yang ketiga, tabligh, yakni menyampaikan. Tidak mungkin Rasulullah menyembunyikan ilmu yang wajib untuk disampaikan kepada seluruh manusia. Nabi tak wajib untuk sampaikan semua ilmu, tak wajib. Semua yang Rasulullah tahu tak wajib untuk sampaikan. Rasulullah wajib sampaikan apa yang manusia wajib ketahui. Ya. Kerana sudah tentu ilmu yang ada pada diri Rasulullah itu banyak lagi rahsia yang Allah Ta'ala bagi pada baginda, yang tak wajib untuk dibagi tahu pada umat ini. Cukup untuk baginda mengetahuinya. Ya. Dan yang keempat adalah fatanah, bijaksana. Ya. Demikian adalah 4 sifat yang wajib bagi Rasul. Wallahu a'lam, insya-Allah. Pada pengajian akan datang kita akan sambung pada tajuk Nur. Tolong ingatkan, tolong tanda tajuk Nur. Sebab dalam perjalanan rohani menuju Allah, kita kena ada ilmu yakin. Ilmu yakin adalah ilmu makrifat. Dan antara ilmu makrifat ini adalah berkaitan dengan apa yang Allah perbuat pada alam ini. Dan antara yang teragung adalah Nur. Dan Nur yang teragung adalah Nabi Muhammad SAW. Dan kita ingin mengkaji apakah ahli tafsir Quran, tafsir Jalalain, tafsir Qurtubi, tafsir Tabari, tafsir Ibnu Kathir yang membincangkan berkenaan dengan Nur Nabi Muhammad SAW. Sampai di situ insya-Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hati kita kepada ma'rifatullah, menambahkan kita ilmu yakin yang membawa kepada ainul yakin, daripada ainul yakin membawa kepada haqqul yakin. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita kesudahan yang baik dan menjauhkan kita daripada kesudahan yang buruk. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tangguh majlis kita dan tasbih kifarah dan surah wal asr. Subhanallahi bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.